Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio untuk hari ni. Program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hai Kak Zaidah. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar Bel? Baik, Alhamdulillah. Syukur kita dapat bersiaran yes. lagi hari ini Alhamdulillah. dengan menu yang lain. Menu baru. Menu baru, hari-hari menu baru. Ya. Okey, seperti biasa kita memberi laluan untuk viewer-viewers kita yang lain dapat notifikasi daripada Facebook juga Instagram. Yes. Okey, kita beri laluan kepada mereka jadi tak adalah yang tertinggal. Betul tu Bel ya. So minta seperti biasa, minta love, like, komen dan share banyak-banyak ya. Yes. Supaya video ni tak hilang. Betul. Yang boleh kongsi dengan lebih ramai friends, saudara mara ya. So dia jadi macam orang kata dia akan jadi kalau kita dah kongsikan, ada juga yang kongsikan video kita, jadi pahala tu berterusan. Yes. Macam orang kata macam Vine. Kan? So jadi orang ni share, orang ni masing-masing lah dapat bahagia masing-masing. Yes, betul tu. Okey, best juga kalau kita dapat kongsikan minat yang sama. I bet yang tonton program Jom Masak dengan Kak Zaidah, mereka juga yang minat memasak. Betul tu Bel. Betul tak Kak Zaidah? Yang baru-baru nak belajar memasak, yang dah pandai memasak tetapi ada ideas baru ataupun resepi baru, collection baru. Ya. Ada orang dia suka collect recipes ya. Macam hobi, satu hobi untuk dia mengelek ataupun mengumpul resepi-resepi. Ada juga ramai ya. Dan ada yang suka memasak juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nampaknya macam kita nak masak tapi yes. kita nak masak apa ni Kak Zaidah? Masak yang ringkas saja hari ni. Actually kita tak masak ni sebenarnya, kita gaul-gaul aja. Salad apa Kak Zaidah? Macam salad. Local salad. Local salad. Malaysian salad ya. Ya. Alright Kak Zaidah, dah ramai ni, apa kata kita mulakan? Okay. So jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat kerabu ya. Last kali Kak Zaidah makan kerabu ni was tahun lepas, bulan 3 tahun lepas. Waktu tu kenduri kahwin di Perak ya. So hari ni Kak Zaidah nak cuba buat style yang Kak Zaidah makan tu. Okey, kita nak buat kerabu toge kacang botol. Okey, bahan-bahan untuk kerabu toge kacang botol Kak Zaidah guna kat sini. Yang main dia ialah kacang botol ya. Kak Zaidah guna lebih kurang 5 hingga 6 batang. Kemudian perempuan buangkan dia punya yang bahagian tengah tu siat dan kita hiris ya. Nipis sangat tidak, tebal sangat pun tidak ya. Okey, kita guna juga toge lebih kurang 4 hingga 5 genggam toge. Kemudian Kak Zaidah guna kerang. Ni penyedap rasa ni kerang ni ya. Penyedap kerabu kita. Okey, Kak Zaidah guna kerang rebus banyak. Kerang ni Kak Zaidah beli setengah kilo, kemudian direbus dan dikopi ambil isinya. Ya. Kemudian kelapa, setengah biji kelapa parut. Kelapa ni Kak Zaidah dah siap sangai ya. Saya dah siap goreng tanpa minyak. Sebab kita buat kerabu, kita tak masak. Ya. Jadi bahan yang dekat dalam kerabu kita ni, kalau macam kelapa, kita kena masak dulu kelapanya. Kita takut kalau kita makan sakit perut nanti. Kalau kita guna kelapa yang fresh tu ya. Jadi Kak Zaidah gorengkan, sangaikan sekejap supaya dia masak kelapanya. Tak perlulah coklat ya. Hanya cukup memadai dengan kita goreng kering macam ni. Ya. Okey, kita guna juga 5 hingga 6 cili padi. Terpulang kepada perempuan. Perempuan suka pedas, boleh tambahkan cili padi ya. Kemudian 2 biji ataupun 2 batang cili merah. Ya, saya guna juga dekat sini 10 biji bawang merah. Separuh kita nak tumbuk, separuh kita nak masuk gaulkan dalam kerabu kita. Kita guna juga belacan yang telah dibakar. Supaya juga belacan ini kena dibakar dulu sebab kita tak masak kerabu kita ya. So belacan ni kena dibakar dulu supaya belacan ni masak ya. Lebih kurang banyak ni lah belacannya. Kemudian kita guna air asam. Kak Zaidah tak pakai limau ya, saya pakai air asam Jawa. Air asam Jawa juga saya guna air panas ya untuk kita gaul, untuk kita ramas dia ya. Kemudian kita guna 2 sudu makan kerisik, sedikit gula, sedikit garam dan santan. Santan juga telah saya masak hingga mendidih ya, supaya sama ada santan kotak atau santan paket atau santan fresh perlu dimasak dulu ya, sebab kita takut sakit perut nanti ya. Okey, cara dia yang pertama sekali kita kena buat, kita kena celur dulu. Kak Zaidah biasanya ada setengah tu tak celur kacang botol. Kak Zaidah celur sekejap ya. Sekejap aja bagi dia
macam kita nak bagi dia masak lah, ya. Okey. Sekejap aja ya. Kita balik-balik dalam air panas, kemudian kita angkat. Sekejap aja. Jangan sampai dia celur lah. Jangan sampai dia lecuh ya. Lecuh, lecuh tak sedap. Kalau dia fresh pun dia macam keretup-keretup sangat ya. 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 Okey. Air ni dah kita panaskan, kemudian kita masukkan kacang botol. Lepas ni kita masukkan toge, kita tutupkan api. Toge lagi sekejap ya, letak je terus angkat. Kita tak nak togenya, tak nak togenya lecuh lah. Lecuh. Okey, kita akan masukkan dalam bekas yang kita nak gaul ya. Okey, ni toge. Okey, Kak Zara tutupkan api, kemudian kita masukkan toge. Toge ni balik-balik terus angkat ya. Kalau letak nanti dia benyek kalau lama-lama. Tak sedap lah nanti. Kita nak kerak kerut tu juga kerak kerut. Tapi nanti dia hilang kerak kerut tu kalau dah digaul dengan semua bahan-bahan lain. Sebab kita ada santan. Jadi dia basah Kak Zaidah. Dia basah. Kerabu ni basah ya. Okey. Orang ada yang bertanya kerang tadi tu Kak Zaidah rebus dengan air ataupun Kak Zaidah rebus tanpa air? Kak Zaidah rebus dengan air je lah nak cepat. Kalau tanpa air tu lambat ya. Okey. Kita masukkan air sama-sama paras, kemudian kita just celur aje. Kita just celur pula, kita boil dia lah. Rebus dia. Okey. So ni kita toast dulu sebab kita belum lagi nak menggaul dia ya. Okey. Sekarang ni kita perlu saya nak tumbuk nak buat sambal belacannya. Wow. Okey, so ni ladanya yang kita perlu tumbuk. Kalau nak pakai grinder, blender juga boleh ya. Terabur bijinya. Okey, kita tumbuk macam kita buat sambal belacan ya. Nampak sedap. Terabur bijinya. Bebek Kak Zaidah nanti pijau. Cili padi ya. Biji dia ni yang buat dia pedas. Jadi kalau nak kurang pedas, kurangkanlah cili padi. Kurangkan cili padi. Nak pedas lagi, tambah lagi cili padi. Kalau mungkin tak risaukan kepedasan cili padi tu, letaklah. Kalau semua nak tukar kepada cili merah, boleh Kak Zaidah? Boleh. Sebab macam kurang pedas kan? Boleh. So, ada yang tanya belacan dibakar, rupanya begini ya. Macam ni, kena bakar belacan ya sebab kita kerabu kita tak masak ya. Kita gaul-gaul aja dan terus hidang. So seeloknya dimasak dulu ataupun dibakar dulu belacannya supaya masaklah belacannya ya. Okey, kita akan masukkan bawang ni. Okey. Okey, ada yang tanya santan Kak Zaidah gunakan hari ni santan fresh atau santan kotak? Kak Zaidah pakai santan kotak je ya, tapi saya masak juga ya, santan kotak pun saya masak juga. Saya takut sakit perut nanti makan ya. Okey, ni kalau perempuan tak nak tumbuk, nak pakai grinder ke blender pun boleh ya. Jadi kita kena masukkan semua bawang ni Kak Zaidah? Tak, bawang ni separuh nak digaul nanti. Okey, saya akan masukkan siap-siap garam di sini. Gula. Wow. Okey. So kita tumbuk sekali. Bau dia. So good. Kalau perempuan nak kisar,
cari pengisar kering ya. Jangan tahu air pula, nanti kita punya kerabu basah pula, berair tak sedap pula nanti ya. Grinder lah Kak Zaida. Grinder, ada juga blender kering tu. Ya. So boleh, jangan tahu air ya, nanti dia berair. Okey, kita tumbuk sikit lagi. Mesti ada yang menonton ni favourite dia kerabu ni siapa yang suka favourite kan kerabu ni, sila angkat tangan. Okey, komen dekat bawah, angkat tangan. Kita nak tengok kerabu ramai ni, yang suka kerabu ni. Kerabu ni dia ada macam-macam cara ya Bel. Dia ada macam-macam ada macam-macam yang diletakkan dalam ya. Ada yang letak ulam raja, daun selom, macam-macam lah ya kerabu ni. Macam-macam jenis. Ada yang pakai pucuk paku. Ya, ada yang pakai udang kering, tak pakai kerang udang kering, ikan bilis. Ikutlah masing-masing. Cita rasa masing-masing. Cita rasa masing-masing ya. So hari ni kerabu kacang boto Kak Zaida hari ni dipadankan bersama kerang rebus ya. Dan juga ada setengah-setengah tu tak letak kelapa. Ada setengah-setengah Kak Zaida guna asam jawa sebab saya suka asam jawa. Warna dia nanti, kepekatan dia nanti ada efek sikit pada tekstur kita punya kerabu. Ada setengah-setengah tu hanya perahai limau juga boleh. Limau kasturi ataupun limau nipis. Cuma bila letak dengan asam jawa ni warna dia agak gelap sedikit agak gelap sikit, cantik lah sikit. Tapi terpulang lah ya, terpulang. Ada yang nak nampak fresh, by all means boleh guna limau Yes. Okey, kita akan masukkan kelapa. Bau dia Kak Zaida sedap. Good. Bau belacan tu Bel. Yummy. So jadi kita sangat tadi Kak Zaida sangat hanya untuk nak masakkan kelapa ni. Bukan nak sampai dia garing ke. Tak. Sebab kalau kita makan kelapa mentah dengan sayur, saya takut nanti sakit perut ya. Jadi kita sangai dia supaya one thing dia wangi. Another thing is kelapanya masak. Okey, kita masukkan lagi. Habiskan kelapa, setengah biji kelapa. Setengah biji kelapa. Alright, mungkin sementara Kak Zaida tumbukkan ni, saya bacakan resepinya. Mungkin ada yang tertinggal. Boleh Kak Zaida? Yes, sila. Alright. Okey, Kak Zaida gunakan setengah kilogram kerang, isi kerang ya? Ataupun masa you kerang beli lah. kerang setengah kilo, kemudian kopek isinya. Right. Tak sampai setengah kilo lah isinya tu. Isinya kurang daripada setengah kilo lah. Kulitnya berat kan. Okey, so kerang dengan shell sekali setengah kilo. Alright, kemudian setengah biji kelapa, 3 hingga 4 genggam tauge, 6 batang kacang boto. Kak Zaida hiriskan 10 biji bawang merah, 6 tangkai cili padi, 2 tangkai cili merah, gula, air asam jawa, setengah inci belacan, santan, garam dan 2 sudu makan kerisik. Okey. Alright. Next, Kak Zaida. Okey, kita akan masukkan toge yang kita dah celur tadi. Okey. Kita masukkan yang kita dah tumbuk ni tadi. Tengok tu rupa dia Kak Zaida. Wow. Ini hasil yang dah ditumbuk tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Ni hasil lada tadi ya, lada hijau, lada padi, cili padi, lada merah. Apa lagi tadi? Belacan dan bawang dengan sedikit dengan kelapa yang kita dah goreng tadi. Jangan lupa ada garam dan gula. Ya. Okey, kita akan masukkan bawang.
Okey, masukkan. Oh, ni banyak ni. Sedap ni. You. Ya, kemudian kita akan masukkan kerisik. Masukkan semua, lepas tu kita gaul. Macam buat salad. You. Local salad for today. Okey, masukkan air asam jawa. Okey. Dan kita masukkan santan yang telah kita masak. Santan ni perempuan kena tengoklah. Ya, kepekatan dia, tengok cukup ke rasa dia. Ikut cita rasa Ha, masing-masing. ada orang dia suka lemak-lemak, Kak Zara suka dia basah-basah, lembap gitu, dia sedap ya. Wow. Okey. Kalau perempuan tak nak celur apa tu, tak nak celur kacang botol ni juga boleh. Tapi toge kena celur. Biasa kalau makan kabu togenya memang lembik. Siap dah Bel. Wow. Siap dah salad kita hari ni. Kerabu. Kerabu, kacang botol, toge bersama dengan kerang. Okey. Lepas tu. Sedapnya Kak Tan. Sedap. Okey, dia nanti biasanya kerabu ni kalau nak makan baru kita bancuh. Jangan bancuh awal-awal, nanti dia berair. Sebab bawangnya sebab tak kita bawangnya, kemudian kita pun ada celur kan, kita ada celur apa tu togenya kan dia berair. bersama kacang botolnya. Ya, jadi nak makan baru kita serve. Baru kita bancuh dia. Right. Okey, siap. Okay. Kita nak letakkan dalam bekas. Tengok tu ha. Okey, dah. Kita upload lagi. There you go. Kerabu untuk hari ini. Masya Allah. So good. Sedap kan? So selalunya kerabunya dipadankan dengan Nasi. nasi. Nasi putih bersama dengan tak kisahlah lauk-lauk apa ya. Kalau nak pedas lagi ni boleh tambah lagi cili. Kak Zai dah padankan dengan dengan kerang ya. Kerang rebus. Ada tu yang buat dengan perut ya. Pun sedap. Babat. Babat dia. Biasa kalau kerja kahwin, kenduri kahwin di bahagian utara, dia orang memang ada ni. Tapi ada yang buat lain-lain cara lah ya, ataupun lain-lain dia punya ramuan dekat dalam ni. Ada yang pakai pucuk paku, ada yang pakai daun selom, ada yang pakai daun, banyak ya, banyak jenis ulam-ulaman yang diguna. Okey. Kita ini hanya pakai toge dan kacang botol. Kacang botol atau kacang botol ya. Mesti lain tempat lain nama dia. Sebutan dia tu ya. Kak Zai biasa panggil kacang botol ya. Tapi kebanyakan orang panggil kacang botol. Okey, siap dah kerabu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wonderful Kak Zaidah. Yes. Alhamdulillah. Siap dah kerabu Siap dah kerabu. Sehari-hari Kak Zai nak mengajar kerabu ni ya, sebab kerabu kacang botol. Kacang botol. Kerabu kacang botol dan toge bersama dengan kerang. Okey, ni dia hasilnya hari ni untuk kita siapkan kerabu toge kacang botol. Okey, alhamdulillah siap dah. Alhamdulillah siap Okey, dah. pada sesiapa yang nakkan produk Kak Zaidah ataupun nak bertanya mengenai produk-produk Kak Zaidah, bolehlah hubungi nombor ataupun boleh WhatsApp nombor 0111204733
ataupun 0116420199 dan kita ada satu lagi talian 0164264742 untuk pertanyaan mengenai produk ataupun macam mana cara nak beli, nak order dan selebihnya lah ya. Okey. So siap dah menu kita, kerabu mangga kerabu kacang botol bersama toge dan kerang. Yes. Okey, alhamdulillah siap dah Bel. Dah lah. Kak Zana ni mencari alasnya ni, mana dia? Ya. Okey. Jumpa tak alasnya? Ada, sebab tak nampak ya, sebab dia putih di bahagian bawah. Ya. So kita alaskan jadi baru nampak isinya. Tu dia. Hmm. Alright, alhamdulillah siap dah Bel. Siap So, dah. so, okay. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi Kak Zaidah ya. Yes, kita akan bersiaran lagi. Menu-menu yang lain yang sedap-sedap sedap-sedap, lagi. yang menarik-menarik lagi ya. Yang simple, ada yang susah, ada yang rumit. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.